dalam api neraka Jahannam ni tuan-tuan, kita lapang, betul tak betul? Orang hak duduk api neraka ni lapang, berapa puluh ton, berapa puluh juta ton punya dia duduk api neraka tu, sehingga kan mereka minta kepada malaikat, wahai malaikat, kami lapang malaikat. Malaikat pergi cari satu buah yang disebut sebagai buah berduri bagi kat mereka. Bila mereka makan buah berduri tu lekat pula. Bila lekat ni mereka teringat, atas dunia dulu kalau kita makan lekat ni, kita duk apa nama, duk apa, orang bahasa Kedah kata apa, kan, duk ni lah, duk balas dengan ayam lah, betul tak betul? Nak bagi pelepas angkung kita kan, duk lekat dia angkung ni tuan-tuan sekalian. Kemudian malaikat kata, nak ayam kah? Nak ayam, boleh kami bagi. Malaikat ambil tuan-tuan sekalian satu bekas daripada besi yang panas, dan di dalam itu adalah tembaga yang panas yang mendidih tuan-tuan sekalian. Malaikat pegang cawan panas itu pun menggunakan cakok, malaikat suar bagi kat kita. Malaikat pun tak berani nak pegang. Kalau pegang dengan tangan-tangan dia pun hancur. Malaikat ambil cakok tu, malaikat suar bagi kat kita. Suar betul-betul muka kita ni. Kita tak ada nak pegang muka. Nabi kata apa? Muka yang cawan tu dekat dengan muka kita, hancur pipi kita. Pasal apa? Cawan tu pun dah panas lah. Dan dia kata, qalu bala qad ja'ana nadhir. Wahai malaikat, memang mai kat kami, ustaz mai, tok guru mai, tok imam mai, tok bilal mai, macam-macam orang dok mai bagi kat kami dakwah, macam-macam orang dok mai. Cuma apa? Fakadzabna, kami yang tak pi. Fakadzabna maksud dia berbohong. Bohong ni apa? Orang suruh buat macam ni, hang pi buat macam ni. Orang suruh mai, hang tak mai. Tu makna dia bohong lah. Boleh faham tuan sekalian? Kan ni bukan nak marah orang tak mai malam ni. Tak mai pun tak apa, saya pernah balik dah lagi ni. Kalau buat mai ramai lagi nak kena lajak pula. Fakadzabna maksud dia apa? Ampak kami yang tak pi. Kami tahu kata ada orang mai duk mengajak, kami yang tak pi. Satu. Lepas tu dah lah tak pi. Wa qulna, kami kata pula, hak duk buat kuliah apa semua ni, ma nazzalallahu min syai'. Kalau kami pi pun kami boleh apa? Tuan-tuan malam ni boleh apa? Boleh lengoh, boleh basah ya. Betul tak betul? Makan dah lagi, betul tak? Suruh ada buat makan malam ni. Lagu tak ada, Jahannam juga kita pun nak kena pergi singgah tom yam tentu pula. Duit nak kena bawa keluar lagi. Tabung duk lalu depan kita, bawa keluar kat tabung pula. Makna dia manazzalallahu min syai'. Kami pi pun bukan Tuhan bagi apa buat kami. Lainlah kalau kami pi bagi RM50 ke apa sedih, mai tak apalah juga. Ni mai duk dengar saja ya. Yang ustaz pun duduk lajak pula dia kata. Nampak dia duk kata kat kita pula. Kan? Manazzalallahu min syai'. Kemudian dia kata apa lagi tuan-tuan? In antum, yang ni yang kasar ni, in antum illa fi dhalalin kabir. Allah malaikat, atas dunia lu kami kata apa? Waktu depa duk mai habaq kami ajak pergi ke masjid lah, jangan duk buat ni. Kami kata apa? In antum illa fi dhalalin kabir. Awak ingat orang hak pergi masjid tu bagus sangat ke? Nampak tak? Ingat orang duk pergi surau tu bagus sangat ke? In antum illa fi dhalalin kabir. Depa tu pun lagi teruk pada kami hak tak pergi ke surau ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan ayahanda Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan yang Allah Ta'ala bagi pada malam yang berbahagia ini, dapat sama-sama kita berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berada di dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya sampai di sini yang ni kali kedua kalau tak silap saya. Kali pertama tu tahun 2011 kot. Kalau tak silap saya lah 2011 ke 2010. Tak tahulah tuan-tuan waktu tu ada tak ada lagi. Kan? Wallahu alam. Patah nak tak tahu lah saya, tapi saya main saya tengok lagu pernah main di sini ni. Kan? Betul tak? Kan? 2011 ke? Dulu ada seorang ustaz yang putih tu, ustaz apa tu? Yang dia jadi suai kenal pula, depa dah buat live ni. Tak apa nanti cut lah tu. No? Kan? Ada ustaz tu dia jadi orang ahli majlis kulim kah? Ustaz apa? Kan? Ustaz Osman. Ustaz Osman. Betul. Dia lah panggil saya. Lepas tu tak tahulah dia pas ke mana dah lah ni. Kan gelak dah pasal dah tu. Baik, tak apalah, biar pergi kat dia lah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dengan kesempatan hak ada, insya-Allah kita berhenti dalam pukul 8.30 boleh ke no? Kalau lagu tu 45 minit kot. Kan? Saya kesian kat tuan-tuan. Sebab malam ni pun Kedah lawan Pahang. Kan? Jadi yang tu pun nak kena tengok ya. Kan? Kalau tidak, kalau kita duduk lajak tu, tuan-tuan hilanglah fokus waktu tu. Pukul 9 dah mula hilang lah. Kata apa enggak dah, Pahang bubuh dah kat ni. Kan? Jadi kita buat dekat tu lah. Baik tuan-tuan, tadi Al-Fadilah yang Tuan Imam tadi dia ada bagi kata mukadimah sikit, ucapan haluan sikit mengenai perkara yang akan kita bertemu nanti. Apa dia tuan-tuan sekalian? Akhirat sama ada Tuhan bagi kita bertemu ataupun tidak. Kalau boleh minta simpang lah. Mintalah doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghindarkan kita daripada perkara tu, iaitulah tentang dahsyatnya api neraka Jahannam. Dan sekalian, kita disunatkan oleh Nabi SAW lepas daripada kita membaca tahiyat, sebelum daripada nak bagi salam, Nabi habaq kepada para sahabat, Nabi kata kalau boleh jangan tinggal 4 doa ni. Lepas kita bagi tahiyat tu, tahiyat akhir tu, innaka hamidum majid, kan? Waktu tu sebelum kita nak bagi salam, maka disunatkan bagi kita dan dituntut supaya membaca 4 doa ni. Apa dia tuan-tuan? Nombor 1 Nabi ajak kita, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Nombor 1, ya Allah kami minta lindung daripada azab kubur. Pasal apa minta lindung daripada azab kubur ni tuan-tuan? Kerana azab kubur adalah tempat penentunya akhirat kita. Kalau elok di tempat tu, maka eloklah di akhirat kita. Akhirat kita, perjalanan akhirat elok. Satu hari Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dia ketika mana dia melihat kubur tuan-tuan sekalian, menangis teresak-esak, menangis dia sampai basah janggut-janggut dia ni. Jadi sahabat pun tanya, wahai Uthman, kamu dengar Nabi duk cerita tentang api neraka, kamu tak menangis? Kamu dengar Nabi duk cerita tentang azab di akhirat orang-orang yang atas dunia ni duk buat benda-benda tak elok, kamu tak pernah menangis? Tetapi ketika mana kamu melihat kubur, waktu tu atas kubur ni kita tengok di luar ni nampak keadaan tenang. Pasal apa kamu menangis wahai Uthman? Apa kata Sayyidina Uthman? Aku melihat kubur, aku teringat sabda Nabi SAW, innamal qabr, kata Nabi sesungguhnya kubur itu adalah awalun manazilil akhirah. Dia adalah di antara awal-awal tempat transitnya kita di akhirat. Mula-mula sekali kuburlah tempat kita nak perjalanan ke akhirat kita tu. Nabi kata faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat di kubur tu dengan pertanyaan malaikat munkar nakir dia, dengan segala amal ibadah dia memberi pertolongan kepada dia, kalau selamat dia di kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka selepas daripada tu akan lebih mudah proses akhirat dia. Soalan malaikat munkar nakir kalau boleh jawab, dipermudahkan kubur kita. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala bagi semua ni kepada kita melalui lisan Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata ketika mana orang pakat semua meninggalkan kita di kubur, bila kita dah disimpan dalam kubur, kita ditanam, semua orang pakat balik.
wa tawalla anhu ashabuh. Nabi kata akan balik semua orang hak hantar dia ke kubur. Mana ada orang tunggu? Maklum tak ada tunggu maklum Pak Long meninggal dulu pun Mak Long tak tunggu kan. Mak Long meninggal dulu pun Pak Long tak tunggu. Duk saat duk tengok kubur teriak-teriak balik lagu tu semua pakat balik. Nabi kata apabila semua balik, atahu malakan, akan mai dua malaikat kepada kita. Fayu'idani, malaikat pegang kita, malaikat bagi kita duduk. Lalu malaikat akan bertanya soalan. Fayaqulani lahu, dua malaikat akan tanya soalan kepada kita. Nombor satu apa dia tuan-tuan? Man rabbuka, siapa Tuhan hang? Itu soalan yang pertama. Kalau kita boleh jawab Allahu Rabbi, alhamdulillah, selesai. Tanya soalan yang kedua, malaikat tanya soalan yang kedua, wa ma dinuka, agama hang agama apa? Al-Islamu dini, ataupun dini al-Islam, agama aku adalah Islam. Selesai. Nombor tiga, malaikat akan tanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum. Dia buat gambaran Nabi SAW. Dia tanya, hang kenal tak kenal siapa yang kami tunjuk ke hang ni? Maka kawan tu pun boleh jawab, asyhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, dia kata, aku beriman, aku bersaksi yang kamu tunjuk itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa malaikat kata tuan-tuan sekalian? Wa ma yudrika, macam mana hang boleh tahu soalan-soalan ni? Soalan ekstra malaikat tanya, macam mana hang boleh tahu? Maka orang hak dalam kubur dia akan jawab, dia kata apa tuan-tuan sekalian? Dia kata, qara'tu kitab Allah fa amantu bih wa saddaqtu bih. Aku beriman, aku baca Quran, aku pergi mengaji, maka aku beriman dengan Quran, aku faham Quran, aku beramal dengan Al-Quran. Maka dia boleh menjawab soalan-soalan tu. Tuan-tuan nampak tak? Sebab itulah di antara jawapan pasal apa kita mai ke majlis ilmu ni. Mai ke majlis ilmu ni bukan nak menghabiskan masa-masa lama kita. Tak tahu nak buat apa ustaz, pasal tu kami mai pergilah duduk waktu maghrib, bukan nak buat apa, dia kata kan. Daripada duk pergi tempat-tempat lain, baik mai ke surau dengar kuliah juga. Bukan yang tu jawapan dia. Jawapan dia apa tuan-tuan? Kita nak jawab soalan malaikat muka nakir no. Sebab tu malaikat tanya, macam mana hang boleh tahu? Sebab aku mengaji, aku baca Quran, aku kenal Nabi melalui Al-Quran, aku kenal Islam melalui Al-Quran. Kita jawab macam tu tuan-tuan. Kemudian apa yang terjadi? Nabi kata apa? Malaikat kata, tidurlah kamu sekarang ni, tidurlah hang kanaumatil arus, tidurlah hang seperti mana tidurnya pengantin baru. Tidur kan. Lepas tu apa dia tuan-tuan? Allah Ta'ala pula pi habaq kepada malaikat, luaskan fayattasi'u qabr, luaskanlah kubur dia. Maka diluaskan kubur kita madda basari, sejauh mata memandang. Kemudian apa lagi? Ilbasu, pakaikan kepada dia pakaian daripada pakaian syurga, duduk dalam kubur. Itu kelebihan dia. Kemudian apa lagi? Hamparkan kepada dia dengan hamparan syurga. Permaidani Allah Ta'ala bagi kat kita dalam syurga. Kemudian apa? Wa yuftahu lahu baban minal jannah, bukakan satu pintu daripada pintu syurga, biar dia boleh nampak daripada kubur, dia nampak syurga. Itu yang terjadi tuan-tuan sekalian. Sampai bila ni? Sehinggalah yuqda, sampailah kepada hari yaumal hisab, hari kiamat kita akan dibangkitkan. Itu nikmat kubur kita akan dapat tuan-tuan. Lepas daripada kita dibangkitkan, duduk di padang mahsyar akan lebih mudah, akan lebih mudah, akan lebih mudah. Di padang mahsyar kita mudah, duduk nak jalan atas titian sirat lagi mudah, lagi mudah, lagi mudah. Pasal apa? Pasal ini janji Nabi SAW. Inilah yang disebutkan oleh Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kata apa? Faman naja minhu fama ba'dahu asyaru minhu. Siapa yang selamat daripada kubur, maka akan dipermudahkan perjalanan dia yang seterusnya. Wa illam yanju, tapi kalau dia tak selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka selepas daripada persoalan kubur lebih dahsyat, lebih teruk, lebih susah. Sampailah kepada tempat dia nak duduk di atas titian sirat, nak masuk dalam syurga ke neraka, dia akan jadi lebih susah. Tuan-tuan, perjalanan akhirat kita jauh. Atas dunia ni umur dekat 60, dekat 50 saatnya Tuhan bagi kat kita, tetapi akhirat perjalanan dia cukup jauh. Kemarin kita baca dalam surah Sajdah, kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Pagi subuh tu kita baca dalam surah Sajdah tu. Apa dia tuan-tuan sekalian? Satu hari yang dikatakan satu hari di dunia bersamaan dengan 1000 tahun di akhirat.
Tuan-tuan bayangkanlah kan berapa banyaknya hari yang akan kita menghadapi dia sampailah kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang yang Allah Taala susahkan kubur dia, orang yang ketika mana duduk atas dunia ni langsung tak peduli kepada agama, macam ustaz kita kata tadi tuan sekalian, dia kata apa, pasal hujan dia pun tak mai dah ke surau, pasal hujan yang pun tak mai dah ke masjid. Saya tak ada masalah, mai ke tak mai ke, ramai ke sikit ke, bagi saya tak ada masalah, sebab Quran sebut lama dah. Quran kata apa, qalilam ma tashkurun, sikit sangat orang yang bersyukur kepada Allah, sikit sangat tuan-tuan sekalian. Maknanya apa, ramai itu belum tentu bersyukur kepada Allah, tetapi sikit, kalau sikit itu bersyukur, itulah yang terlebih baik. Tuan-tuan tengok macam mana peristiwa yang telah kita sebut dalam sirah pun kita duk dengar, macam mana Nabi SAW dia nak pergi berdakwah di Taif tuan-tuan sekalian. Dia nampak Taif tu tempat adik-beradik dia, adik-beradik kaum Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ni adik-beradik kepada Khadijah, sepupu Khadijah kan, sepupu sepapat adik-beradik Khadijah, semua duk ada datang tu. Tapi bila dia pi tuan-tuan sekalian, orang terima tak terima dakwah dia? Orang tak terima. Sehinggalah apa? Dia duduk di satu pohon kepunyaan Utbah ibnu Rabi'ah, dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah, kepada siapa lagi aku nak mengadu? Kepada kamu ya Allah aku nak mengadu, aku tak ada kekuatan ya Allah Ta'ala, sikit sangat helah yang ada pada diri aku, sikit sangat kemahuan, kekuatan yang ada pada aku. Anta arhamur rahimin, engkaulah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Tuan-tuan sekalian, tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan satu orang yang bernama Adas mai jumpa dia. Adas ni siapa? Dia ni pembantu kepada Utbah tadi, hak kepunyaan pokok yang Nabi SAW duduk tu. Dia bawa mai anggur kepada Nabi, Nabi pegang anggur, Nabi baca bismillah, bismillah, Nabi menggunakan samillah, nama Allah Ta'ala, bismillah. Adas tu dengar, dia kata macam mana hang boleh sebut benda ni? Dia kata, aku dengar ni lama daripada Nabi aku, sebab dia Nabi Nuh dulu ni kan, Nabi Nuh cerita benda ni lah kan. Macam mana hang boleh dengar Nabi Yunus ibnu Matta, dia kata Nabi Yunus, aku hidup tu apa nama Nabi Yunus, ajaran Nabi Yunus suruh baca bismillah ni. Nabi kata apa tuan-tuan sekalian? Nabi kata Yunus itu juga merupakan keturunan ataupun merupakan garis susur galur yang disebut sebagai para nabi yang diutuskan. Aku juga nabi yang diutuskan. Adah tu kata apa? Memang betul lah, engkau lah Nabi akhir zaman yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Lalu Adah pun pi peluk Nabi SAW dan dia pun memeluk agama Islam tuan-tuan. Walaupun ramai Nabi pi, Nabi ditolak dakwah dia, tetapi satu orang yang datang memeluk agama Islam, itu sudah cukup bagi dakwah Nabi SAW. Makna dia apa tuan-tuan sekalian? Daripada ramai-ramai, tapi kalau subuh kawan tu juga main nak buat apa? Betul tak betul tuan-tuan sekalian? Tak apa nak angguk ni, nampak tak apa betul ya kan. Daripada ramai penuh, tapi subuh tinggal orang tu ya. Sekurang-kurangnya tuan-tuan ada 2-3 orang yang nak mai berubah, itu sudah baik. Tuhan tak tanya, Tuhan tak tanya saya, hang pergi ceramah itu ramai tak? Tuhan tak tanya. Tuan sekalian, tak tanya saya hang ceramah tak ceramah, Tuhan tanya yang tu. Hang sampai tak sampai kat depa, pasal apa hang cuba sembunyikan benda tu, pasal apa hang tak abang benda tu? Tuhan yang tu Tuhan akan tanya. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Dan tuan-tuan pun Tuhan takkan tanya, ni hampa ahli jawatan kuasa ni, hampa buat program pun semua ada, tak ada orang. Tuhan tak tanya yang tu. Tuhan tanya apa? Apa yang hampa buat. Nampak tuan sekalian? Sebab itulah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad, hang tak boleh nak bagi hidayah kepada orang yang hang sayang. Sebab apa? Sebab hidayah tu Allah Ta'ala yang punya. Boleh faham tuan sekalian? Kalau cara derah lagu ni bukan 8.30 nak berhenti ni kan. Boleh 8.30 kita cuba setengah jam lagi. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ingat tuan sekalian, Nabi Muhammad pun dia fadzakir anta mudzakir, kan ayat tu kata macam tu, wahai Muhammad, hang bagilah peringatan, kerana engkau tu hanya orang yang boleh bagi peringatan. Yang bagi hidayah siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham tuan sekalian? Baik, jadi siapa-siapa yang ketika mana atas dunia ni dia menjadi insan yang fajir awil kafir, kata Nabi SAW, orang yang fajir, orang yang selalu duk buat jahat. Lepas tu orang yang kafir, orang yang selalu ingkar dengan agama, ingkar, orang suruh semayang tak semayang, orang suruh puasa tak puasa, lawan ibu bapa, lawan agama, tak
tak mau kepada sedekah, lawan zakat, tak mau bawa keluar zakat. Tuan-tuan sekalian, dengan agama ni tak mau, walaupun nama dia agama, dia juga disebut sebagai abdul kafir, orang yang ingkar kepada ajaran Allah. Apa yang akan kena kepada dia tuan-tuan sekalian apabila dia meninggal? Akan datang malaikat bertanyakan soalan-soalan tadi ni. Man rabbuka, siapa Tuhan hang? Dia akan kata, aku tak tahu. La adri, dia kata aku tak tahu. Soalan yang kedua akan ditanyakan, madinuka, hang agama apa? Dia kata aku tak tahu. La adri. Ha, dia kata aku tak tahu. Ha tu bahasa hadis, dia duk mengerang, kata dia tak tahu. Lepas tu ditanya soalan yang ketiga pula, ma kunta taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Dia kata aku tak tahu, dia kata. Kan tuan-tuan sekalian, bila Allah bila malaikat tanya kepada dia, kan, hang kenal tak kenal Nabi SAW yang ditunjukkan kepada hang? Dia kata apa? Dia kata aku tak kenal, aku tak tahu. Soalan yang keempat yang malaikat tanya, la daraita wala talaita, pasal apa atas dunia dulu hang tak pergi cari? Nampak tak sekalian ni soalan malaikat keempat ni. La daraita, daraita ni pasal apa hang tak pergi ambil tahu? Wala talaita, pasal apa hang tak baca tilawah? Pasal apa hang tak baca Quran tu ada? Pasal apa hadis-hadis Nabi, buku-buku hadis tu ada? Pasal apa hang tak pergi ke majlis-majlis ilmu? Dia tak boleh jawab tuan-tuan sekalian. Bila dia tak boleh jawab, apa yang jadi kepada dia dalam kubur? Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, kan, malaikat akan ambil satu besi dalam kubur, kan, fayudrabu bimatariqi min hadid, besi itu diangkat dan dipukul ke atas kepala dia, fayasihu sayhah, maka menjerit kesakitan keluar daripada mulut dia tuan-tuan sekalian. Yasma'u, akan mendengar suara dia, semua makhluk akan mendengar, ghaira thaqalain, kecuali dua makhluk yang tak dengar. Apa dia? Manusia dan juga jin. Nabi kata walau sami'ahal insanu lasa'iqa, kalaulah manusia dengar suara jeritan ahli kubur itu, lasa'iqa, nescaya manusia akan pengsan dan juga mati. Boleh faham tuan sekalian? Sebab tu kita lalu kat kubur tu, kita kata dengar suara kubur, yang tu bukan dia, yang tu suara tekpit duk di kubur kot, kan. Kata semalam aku kena panggil dengan ahli kubur, bukan dia. Kalau kena panggil mati dah, keras kejung tu dah tuan-tuan sekalian. Boleh faham lah? Yang tu satu. Kemudian apa kata Nabi SAW selepas daripada kena pukul macam tu? Allah Subhanahu wa taala wa yudayyiqu, akan himpitkan kubur tu, diri dia akan dihimpit oleh kubur, sehingga kan Nabi kata apa? Nabi menunjukkan isyarat jari dia, wa asyara bi asbi'i, Nabi tunjuk dengan isyarat jari dia. Nabi kata hatta takhtalifa adla'u, Nabi kata sehingga kan tulang belulang dia ni sampai berceragah lagu ni tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dinding kubur bergerak sampai duk himpit dia. Kemudian apa kata Nabi SAW? Allah Subhanahu wa taala menghamparkan hamparan api neraka masuk dalam kubur dia. Ni permaidani api neraka duduk dalam kubur dia. Kemudian apa lagi dia kena tuan-tuan sekalian? Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan di dalam kubur dia 70 tinina, 70 ekor ular yang berbisa yang akan patuk dia sehingga mana hari kiamat. Sampai hari kiamat kena patuk tuan-tuan. Nabi kata lau anna wahidan, kalaulah seekor ular tu diambil, nafakha fil ardi, dan ular tu dia pergi patuk bumi, ma ambatat minad dunya ma baqiyatid dunya, dunia ni tidak akan tumbuh lagi pohon-pohon yang hijau, semua pakat mati, pergi habis pokok-pokok. Pasal apa? Pasal sakitnya ataupun teruknya yang dikatakan bisa ular tu. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis tu, hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi kata apa? Ingat-ingatlah, Nabi kata innamal qabru, sesungguhnya kubur itu dia boleh jadi raudhatun min riyadil jannah, dia boleh jadi satu taman daripada taman syurga, tetapi dia juga boleh jadi satu hufrah min hufarin nar, boleh jadi satu lubang daripada lubang-lubang api neraka, wal ayazubillahi min zalik. Tuan-tuan nampak dah? Itulah macam mana dahsyatnya kubur tu. Sebab tu Sayyidina Uthman Ibn Affan, bila dia nampak kubur, dia nampak kedahsyatan kubur yang akan kena. Dia nampak kubur, dia nampak macam mana azabnya kubur yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang fajir, yang suka buat jahat, yang tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu satu.
Tuan-tuan, kemudian Nabi SAW ada sebut tentang macam mana dahsyatnya yang dikatakan api neraka ni. Ada sebuah hadis, satu hari Nabi SAW membaca surah Ibrahim ayat 36. Apa kata Allah Ta'ala? Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. Kan, ayat ni tuan-tuan pernah dibacakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Apa makna ayat ni? Wahai Tuhan aku, ayat ni pernah dibacakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala yang pak aku duk buat berhala ni telah banyak menyesatkan orang. Kan? Jadi Nabi Ibrahim duk ajak orang-orang ni mailah berdakwah, mailah kepada agama Islam, mailah kepada syurga ni, depa tak mau terima, tuan-tuan sekalian. Maka apa kata Nabi Allah Ibrahim? Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang ikutku ya Allah, depa lah golonganku ya Allah. Tapi ramai di kalangan umat aku yang sudah tersesat. Satu. Lepas tu Nabi SAW membaca ayat yang kedua pula daripada surah Al-Ma'idah ayat 118. Apa kata Allah Ta'ala? Ayat ni dibacakan juga ketika mana Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah. Kan Nabi Isa kata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan aku, sekiranya engkau mengazab di kalangan umat-umat aku, sesungguhnya mereka tidak lain tidak bukan, mereka adalah umatmu, mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Ni Nabi Isa, kan dia bermunajat kepada Allah. Wa in taghfir lahum, tapi seandainya engkau mengampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuan-tuan, Nabi Muhammad dia baca dua ayat ni. Bila dia dengar dua-dua ayat ni, tuan-tuan, dia terus mai di kepala dia, apa dia? Macam mana dengan umat aku? Kalau Nabi Ibrahim pun dengan umat dia pun dia pening kepala duk minta kat Tuhan supaya Tuhan ampunkan umat dia. Nabi Isa pening kepala minta kat Tuhan supaya ampunkan umat dia. Umat aku macam manalah? Nabi SAW dia fikir yang tu. Tu yang kata Nabi ni, tuan-tuan sekalian. Dia fikir kita bila dengar azab ni, dia minta kalau boleh jangan mengazabkan umat dia, iaitulah kita umat Nabi SAW. Selepas daripada dia baca dua ayat ni, kata Abdullah ibnu Amr yang meriwayatkan hadis ni, farafa'a yadayhi, Nabi angkat tangan, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ummati ummati, ya Allah umat aku macam mana, ya Allah umat aku macam mana, depa banyak tak semayang, depa banyak duk makan benda haram, depa banyak lagi duk buat benda-benda yang kau tak suka, depa banyak lagi macam-macam yang Allah, yang Nabi minta kepada Allah, umat aku macam mana ya Allah. Nabi menangis, tuan-tuan sekalian, wabaka. Faqala Allah azza wa jalla ya Jibril idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fas'alhu ma yubkihi. Kan, lepas tu rupa-rupanya ketika mana Nabi angkat tangan sambil duk menangis, tuan-tuan sekalian, benda tu diperhatikan oleh Allah Ta'ala dan juga Jibril alaihi salam. Sehingga kan Tuhan kata apa? Ya Jibril idhhab ila Muhammad. Jibril hampir tanya Muhammad, kan, apa yang menyebabkan fas'alhu ma yubkik, apa yang menyebabkan dia tu menangis pasal apa? Wa huwa a'lam, sedangkan Tuhan tahu. Saja Tuhan suruh malaikat Jibril pergi tanya Tuhan, tanya Muhammad Ustaz, dia duk menangis pasal apa ni? Kan, maka Jibril pun pergi kepada Nabi SAW, tanya, wahai Muhammad, pasal apa hang duk menangis? Pasal apa hang menangis? Hang angkat tangan dulu, hang kata Allahumma ummati, ya Allah umat aku macam mana ya Allah. Lepas tu hang menangis terisak-isak pasal apa ni? Maka Nabi SAW kata apa, tuan-tuan sekalian? Nabi menyatakan, macam mana umat-umat aku kalau mereka buat dosa ni, macam mana mereka ni? Aku takut umat aku diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku takut umat aku kena api neraka, umat aku dilemparkan dalam api neraka. Yang tu yang paling aku takut. Tuan-tuan, Jibril pun pi balik jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala, pi habaq kepada Allah. Kan, Muhammad dia menangis bukan pasal apa? Pasal tak mau di kalangan umat dia tu kena azab dengan api neraka. Kemudian Tuhan kata apa? Katakan kepada dia wahai Jibril, faqul, katakan kepada dia wahai Jibril, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk, sesungguhnya kami akan meredai umat kamu wahai Muhammad, dan kami tidak akan menyakiti mereka andainya mereka mengikut apa yang telah kamu tunjukkan. Nampak tuan sekalian? Maknanya kalau kita ikut Nabi SAW, kita akan selamat daripada api neraka. Hadis ni tuan-tuan diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Ada sebuah hadis yang lain ketika mana dalam kitab tafsir Qurtubi
Allah Subhanahu wa taala buat turun dalam surah Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Pernah baca tak ayat tu? Jumpa kan ayat tu kan? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa makna dia? Muhammad, apa saja yang kamu nak, apa saja yang kamu minta, fatarda fayu'tika, kami akan bagi apa yang kamu inginkan. Muhammad nak apa? Mintalah tuan-tuan sekalian. Kan? Itu yang Allah Ta'ala bagi ayat tu menentang ataupun bagi kepada Nabi Muhammad. Hang nak apa? Hang minta Muhammad. Hang nak pangkat, kami boleh bagi pangkat. Hang nak darjat, kami boleh bagi darjat. Hang nak harta, kami boleh bagi harta. Hang nak apa? Semua kami boleh bagi. Nak kekuasaan, nak apa nama, nak tanah ke, nak harta, kami boleh bagi kepada hang. Tuan-tuan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan? Nabi kata apa? Sebelum tu Allah Taala Syekh Ja'far Al-Barzanji. Tuan-tuan kenal Syekh Ja'far Al-Barzanji? Dalam kitab dia tu, Berzanji itulah, Maulidur Rasul tu. Dia kata apa? Warawadathul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa aba. Jumpa dak ayat tu? Siapa hak kaki berjanji jumpalah. Kan? Apa dia tuan-tuan sekalian? Sehinggakan gunung-gunung, antara dia gunung Uhud. Gunung Uhud pelawar kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan aku sebagai zahab, sebagai emas untuk aku nak bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa kata Nabi? Fa'abahu, Nabi tak mau, Nabi tolak untuk nak ambil gunung emas yang akan dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada gunung Uhud. Jibril mai jumpa Nabi Muhammad, hang nak apa lagi Muhammad? Nabi nak bagi, Allah Ta'ala nak bagi ke hang segala-galanya, hang nak apa lagi? Dia kata apa tuan-tuan? Dalam tafsir Qurtubi sebut, Nabi kata apa? Idzan ya Rab la arda wahidan min ummati finnar. Tuan-tuan nampak tak? Kalau macam tu Tuhan nak bagi aku macam-macam, aku tak mau, aku nak satu je. Kalau betul Tuhan nak bagi kat aku nak satu je. Apa dia? La arda min ummati wahidan min ummati finnar. Aku tak mau walaupun ada seorang umat aku yang berada dalam api neraka. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita nak kata apa kita? Nabi Muhammad ni, kita lah kalaulah Allah Ta'ala bagi kat kita satu doa hak mustajab, agak-agak tuan-tuan nak minta apa? Nak minta apa? Agak-agak tu lah, jawab sendirilah hati. Kalau boleh nak minta dia dalam menteri kan? Sebelum nak mati ni bagi dalam menteri, dah pun bagi jadi presiden Amerika. Itulah doa kita, betul tak? Tapi tuan-tuan tengok macam mana Nabi SAW, kan? Dia ingat kepada kita dan dia tak mau walaupun ada satu orang di kalangan umat dia yang duduk dalam api neraka, Nabi tidak akan tenteram hati dia kalau ada di kalangan kita yang duduk dalam api neraka. Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya dia kepada kita tuan-tuan sekalian, bukan tak ke atas dunia, sampai ke akhirat dia sayang kita. Dalam peristiwa peperangan Uhud, satu hari ketika mana dalam peperangan Uhud tu Nabi SAW jatuh dalam lubang yang mengakibatkan patah dua gigi dia. Patah dua gigi dia tuan-tuan sekalian. Lepas tu orang pergi kata apa? Nabi dah meninggal, Nabi dah mati, Nabi dah wafat. Orang kata tuan-tuan, yang menyebabkan tentera-tentera Islam waktu tu mereka berperang pun dah tak ada arah dah. Tak ada arah dah, mereka tak fikir dah. Pasal mereka dengar Nabi meninggal ni, terus mereka rasa sedih. Lepas tu mereka kira lawan tu kira tak tahu kok mana dah lawan mereka ni. Tuan-tuan sekalian, ada seorang sahabat mai jumpa Nabi. Ya Rasulullah, tidakkah doa kamu itu dimustajabkan oleh Allah? Tuan-tuan tahu Nabi kata apa? Kan? Tidakkah doa kamu dimustajabkan oleh Allah? Mintalah kat Tuhan bagi kemenangan kat kita dalam peperangan Uhud ni. Kita dah teruk dah, ramai dah yang sudah meninggal, ramai dah. Antara dia Sayyiduna Hamzah Abdul Muttalib, dia pun dah meninggal dah tu, mati habis dah. Orang-orang kuat kita mati dah, tak ada siapa boleh tolong kita ni Muhammad. Minta lekaslah kepada Allah, doa hang tu mustajab. Kawan tu pergi kata kepada Nabi. Nabi kata apa tuan-tuan? Likulli nabiyyin da'wah. Memang betul, setiap para nabi yang Allah Ta'ala utuskan, Tuhan bagi satu da'watun, Tuhan bagi satu doa, fada'aha, yang doa itu akan mustajab kalau dia minta. Makna dia apa? Memang betul, aku ada satu doa, aku boleh minta ni kepada Allah, ya Allah turunkan pertolonganmu ya Allah, Allah Ta'ala pasti akan bagi. Doa tu sudah dimustajabkan oleh Allah. Wa inni akhbatu, tetapi aku simpan doa tu, li ummati da'watun li ummati yaumal qiyamati syafi'an, tapi aku simpan doa tu kepada umat aku ketika mana yaumal qiyamah aku nak bagi syafaat dekat mereka. Ya Allah, tuan-tuan, nak kata apa lagi kita ni?
Dengar macam tu nak kata apa lagi? Walaupun Nabi tahu waktu tu Nabi tahu kata pedang duk main atas kepala dia, nyawa dia bakal melayang, dia boleh minta kepada Allah, ya Allah datangkan tenteramu, ya Allah bunuh bang depa semua ni, Tuhan pasti akan bawa main tentera tu. Tapi Nabi tak mau, tuan-tuan sekalian. Nabi simpan doa tu, biar aku mati pun tak apa. Janji doa ni aku nak minta bila? Ketika mana hari kiamat, yaumal qiyamah, umat aku pasti akan mencari aku minta syafaat. Waktu itulah aku akan buka doa ni, ya Allah aku nak minta satu, ya Allah jadikan aku syafaat kepada umat-umat aku. Tuan-tuan nampak tak? Nabi bukan takat sayang kita atas dunia, sampai di akhirat Nabi sayang, sampai yaumal qiyamah. Waktu kelang kabut, Nabilah menjadi syafi'ul ummah, Nabilah yang menjadi maqamam mahmud, yang kita minta lepas daripada semayang, lepas daripada kita dengar azan tu. Pasal nak waktu dengar azan tu, habis-habis tu Allahumma rabb hazihi da'wati tammah kan, wa ba'athhu maqamam mahmudan alladhi wa'attah. Itu doa tu yang kita baca. Apa dia? Ya Allah wa ba'ashu maqam, kurniakan kepada Nabi Muhammad maqam mahmud, iaitulah maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Tuan-tuan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, apa dia maqam yang terpuji tu? Maqam yang terpuji itu adalah syafaat Nabi kepada umat-umat dia. Sebab dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kita semua ni tuan-tuan waktu duduk di padang mahsyar, semua kita akan pergi cari siapa yang boleh tolong kita. Bila Allah Ta'ala buat main mizan, timbangan tu, kita letak amalan-amalan kita, rupanya amalan hak jahat lebih banyak daripada amalan baik. Bila amalan jahat lebih banyak daripada amalan baik, tidakkah Allah Ta'ala sebut faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah, barang siapa yang berat timbangan dia, fahuwa fi 'aishatir radiyah, kalau berat amalan baik dia, maka dia akan berbahagia, radiyah, dia redha dengan Allah, Allah redha dengan dia ketika mana di akhirat nanti. Wa man khaffat mawazinuhu, nah, yang ni yang kita takut ni, barang siapa yang ringan amalan baik dia tu, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, yang akan menunggu dia adalah api neraka hawiyah. Yang ni yang kita takut. Amalan kita sikit, timbang-timbang depan mizan Tuhan, timbangan Tuhan, tengok-tengok Allah, semayang kita Tuhan tak terima, puasa kita Tuhan tak terima, sedekah kita Tuhan tak terima. Pasal apa tuan-tuan? Pasal atas dunia nak tunjuk ke orang, semayang nak tunjuk ke orang, puasa nak tunjuk ke orang, sedekah nak tunjuk ke orang, Tuhan tak terima. Kita buat semua ni sia-sia saja. Dia apa tuan-tuan sekalian? Sikit sangat. Mungkinlah kot kita bagi salam ke orang, yang itulah yang paling ikhlas kot. Mungkin kita tolong orang tadi ni tuan-tuan sekalian, tengok hujan kita bawa keluar payung, kita bagi kepada dia, nah ambil payung aku ni. Mungkinlah yang tu ikhlas kot. Itulah amalan, timbang-timbang atas timbangan mizan Allah Ta'ala, rupanya amalan tu saja Tuhan terima. Semayang Tuhan tak terima, puasa Tuhan tak terima, sedekah Tuhan tak terima, bawa keluar zakat Tuhan tak terima. Tuan-tuan, macam mana kita ni? Maka di saat itu, yang ni yang kata rahmat Tuhan ni. Rahmat Tuhan macam mana? Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bukakan satu masa untuk kita, hampa pi carilah siapa-siapa yang boleh tolong bagi syafaat ke hamba. Sebab tu kita akan pi lari, pi cari nombor satu Nabi Adam alaihi salam. Kita jumpa dia, kita kata wahai Adam, engkau adalah bapa kepada kami, isfa' lana, tolonglah bagi syafaat kat kami. Nabi Adam kata, aku tak boleh nak bagi syafaat kat hamba. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala cukup marah kat aku. Tuhan pesan ke aku, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati dua pokok, jangan engkau berdua dekati pokok ni. Maka aku dekati pokok tu. Hari ni Tuhan amat marah kepada aku. Hampa pilah cari orang lain. Nafsi, 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 aku duk kira diri aku, aku duk kira diri aku, aku duk kira diri aku. Idhab ila Nuh, hampa larilah pi kat Nuh, tengok kok Nabi Nuh boleh tolong hamba. Hak kita ramai-ramai pun pi cari Nabi Nuh tuan-tuan sekalian. Pi jumpa Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, tolong kami zat Nabi Nuh. Allah Ta'ala selamatkan engkau dengan diberikan bahtera apa semua. Nabi Nuh kata, aku ni ada satu doa yang Allah tak bagi aku berdoa, tapi aku berdoa juga. Oleh pasal itulah Tuhan marah kat aku hari ni. Tuhan tak pernah marah macam ni, tapi hari ni marah sangat-sangat kat aku ni. Hampa pi carilah orang lain. Nabi Nuh berdoa apa tuan-tuan? Dia berdoa supaya Allah Ta'ala menyelamatkan anak dia Kan'an. Anak dia yang tak mau naik atas bahtera tu. Ya Allah, ampunilah dia anak aku, ya Allah. Kan tu Tuhan kata, wahai Nuh, Tuhan kata apa? Kamu tak boleh minta kepada doa supaya mengampunkan anak kamu. Pasal apa? Pasal akidah kamu dengan dia tak sama.
kepercayaan kamu dengan dia tak sama. Innahu ghairu amal salih, depa ni bukan orang yang beramal soleh, tak boleh minta kat depa. Nabi Nuh dengar-dengar macam tu, Allah Tuhan marah kat dia. Idhab ila Ibrahim, hampa pergi carilah Nabi Ibrahim, pokok Nabi Ibrahim boleh tolong hampa. Lari pula kita pergi cari Nabi Ibrahim. Tuan-tuan nampak dah? Sampai kepada Ibrahim pun kata, Nabi Ibrahim kata, aku pun tak boleh tolong hampa. Atas dunia dulu pun aku banyak duk bagi pening kepala orang. Kan, antara dia apa, aku buat helah. Dia kata buat helah apa, aku pergi ambil kapak, aku pergi katok kat bahalah hak besar, lepas tu aku pergi kata hak kecil ni yang buat. Dia kata Tuhan marah kat aku pasal aku duk bohong macam tu. Oh, hari ni Tuhan marah kat aku, hampa pergi carilah orang lain. Tuan-tuan, kelang kabut kita cari. Dengan panasnya matahari duk atas kepala, dengan orang pun berlungguk-lungguk, tuan-tuan, nak cari tahu mana? Kita duk pijak ni, tak pijak ke tanah, duk pijak atas kaki orang ni, tuan-tuan. Dengan berpeluh kita, Allah, kita duk cari mana Nabi Nuh. Mereka kata tu nampak macam Nabi Nuh, lari pergi kat dia, tengok bukan dia. Tu nampak Nabi Ibrahim, lari pergi kat dia, tengok bukan dia, tuan-tuan. Last sekali kita jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah semua nabi hak lain semua tak boleh nak tolong, Nabi Muhammad nak tolong. Sampai kepada Nabi Muhammad, kita puji Nabi Muhammad. Lepas tu Nabi Muhammad kata apa, tuan-tuan sekalian? Nabi Muhammad terus dia sujud ketika mana di padang mahsyar, dan dia Tuhan kata irfa' ra'sak ya Muhammad, angkat kepala hang wahai Muhammad. Nabi Muhammad pun minta kepada Allah, ya Allah, tolonglah bagi kepada aku syafaat supaya aku boleh mensyafaat umat-umat aku. Tuhan kata syafaatlah wahai Muhammad. Buka doa tu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun mensyafaatkan orang-orang hak mana minta tolong tadi ni, tuan-tuan sekalian. Itulah yang disebutkan sebagai maqam mahmud, yang telah kita duk berdoa lepas daripada kita dengar azan tu. Boleh faham tuan sekalian? Yang tu baru bunga dia, tak masuk tajuk lagi ni. Kan 8.20 dah, takkan nak bercara 10 minit ya. Boleh ke Maklong? Boleh ke? Ponggah dah saya tak boleh ni. Baik. Tuan-tuan, Nabi minta kepada Allah tak mau kita masuk dalam api neraka. Baik, masuk tajuk sikit lah, kita masuk tajuk sikit. Allah Ta'ala sebut tentang api neraka Jahannam ni, tuan-tuan sekalian, dalam surah Al-Fajr. Tuan-tuan baca kan surah Fajr, pernah dengar surah Al-Fajr kan? Ayat 24 sampai 25. Cuba tengok. Tuhan kata apa? Waji ayyawma idzim bi jahannam. Kan, ketika mana Allah Ta'ala perlihatkan kepada kita Jahannam, api neraka Jahannam. Yauma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Maka pada saat itu manusia ni dia ingat balik benda baik benda jahat. Bila nampak api neraka Jahannam duk main depan depa ni, tuan-tuan sekalian, waktu tu depa teringat kebaikan atas dunia, depa teringat kejahatan atas dunia. Depa kata apa? Yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Allah, celakalah diri kita ni, celakalah diri aku ni, kalaulah waktu aku hidup dulu, qaddamtu li hayati, waktu hidup tu aku telah buat benda-benda baik, hari ni aku tak tengok dah api neraka Jahannam ni. Kita nampak dah, waktu tu dia akan main api neraka Jahannam depan kita, dan kita akan menyesal, kita akan teringat benda apa yang kita nak buat atas dunia ni. Dia akan menyesal, tuan-tuan sekalian. Penyesalan tu kita boleh tengok bukan takat di padang mahsyar, bukan takat kita tengok api neraka Jahannam, tetapi penyesalan tu ketika mana duduk dalam kubur waktu meninggal pun kita dah menyesal dah. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wa anfiqu, dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kan, ketika mana Tuhan kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum, la ni hampa ada harta, hampa infakkan harta yang aku rezekikan kepada hamba. Hampa ada kesihatan, hampa ada sihat, Tuhan bagi nikmat, Tuhan bagi masa luang, buatlah amal ibadat. Sebelum dia ni, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian mai kat kita. Waktu ni lah tuan-tuan nak buat. Nak sedekah, waktu ni lah tuan-tuan nak sedekah. Nak puasa sunat, waktu ni lah nak puasa sunat. Nak baca Quran, waktu ni lah nak baca Quran. Nak mai ke masjid, nak mai ke surau, waktu ni lah tuan-tuan nak mai, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Sebelum datangnya kematian kepada kita. Bila mai kematian kepada kita, kita akan kata apa? Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kita mati. Tuhan cabut nyawa kita melalui malaikat maut. Waktu tu kita akan berkata kepada Allah, Rabbi laula akhartani, wahai Tuhan aku, kalaulah lambatkan sikit
ambil nyawa aku ni, ila ajalin qarib, tangguh saat, janganlah ambil waktu ni kan, bagilah masa kat aku ni ya Allah, bagi masa ni, aku tak mau mati lagi ya Allah. Pasal apa? Fa as-sadaqah, aku nak sedekah semua harta ada kat aku. Waktu atas dunia ni tuan-tuan sekalian, waktu tabung lalu duk buat tak erti kan, waktu mati duk sakarat, waktu tu lah baru duk teringat tabung duk lalu, ya Allah kalau aku pergi bubuh dalam tu pun lah, duit duk belungguk ni bukan habis pun. Betul tak betul tuan sekalian? Bila kita mati, duit kita duk dalam bank, siapa nak berhabis kan? Alangkah indahnya kalau duit tu kita korek, bibuh dalam tabung, kita duk nampak pahala Tuhan tunjuk mai kat kita ni kan. Fa as-sadaqah, nescaya aku akan sedekah. Yang kedua apa? Wa akum minas salihin, aku akan jadi orang yang saleh, yang buat amal-amal soleh ni, semayang aku tak mau tinggal tuan-tuan. Nabi kata dalam sebuah hadis, Nabi kata orang yang duduk di dalam syurga pun mereka akan menyesal. Sahabat Nabi terkejut, ya Rasulullah, takkan duduk dalam syurga pun menyesal? Yang kami duduk tahu duduk api neraka menyesal. Nabi kata tak, dalam syurga pun menyesal. Pasal apa? Pasal bila dia duduk dalam syurga, dia dapat nikmat syurga. Lepas tu dia tengok kawan-kawan dia hak atas dunia buat amal soleh lebih daripada dia tuan-tuan, dapat nikmat yang lebih daripada dia, dia berasa cemburu. Dia kata, Allah, menyesalnya lah aku ni, kalaulah atas dunia aku buat macam mana dia buat tu ya Allah, aku akan dapat macam mana dia dapat. Tuan-tuan, tu tak dapat nikmat tu. Boleh faham tuan sekalian? Tu tak dapat nikmat, tu pun menyesal atas syurga tu, apatah lagi duduk dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut apa tadi ni? Tuhan kata apa? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wahai manusia, hang tahu tak tahu yang kata nyawa ni kalau aku akan ambil, aku tidak akan melambat-lambatkan untuk nak ambil nyawa. Tu nampak tuan-tuan sekalian? Tuhan jawab kat kita dah tak boleh nak kembali ke atas dunia, menyesal kita ni. Surah Sajdah kata apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami dah tengok, kami dah dengar ya Allah, oi, farji'na, irji'na, tolong saat. Irji' ni makna dia kembali saat kami atas dunia ya Allah. Untuk apa? Na'mal salihah, kami nak semayang, kami nak puasa, kami nak buat amalan sunat, kami nak baca Quran. Benda tu semua kita duk nampak lapang kita boleh buat, tapi atas dunia tuan-tuan sekalian kita tak nampak benda tu lapang kat kita. Betul tak betul? Waktu mati ni baru kita nampak lapang. Allah, kerja apalah sangat, duk cari kereta apalah sangat. Waktu mati tu bukannya lama pun nak main semayang di surau, bukannya lama pun nak main semayang di masjid, bukannya lama pun nak baca Quran 3-4 lai, bukannya banyak mana pun nak sedekah duit ni. Kita nampak lapang. Pasal apa? Pasal kita tertekan waktu tu. Kita kita berada dalam keadaan orang kata apa, ditekan waktu tu. Maknanya kita ni nak sangat ni, nak kembali sangat kepada dunia. Kita akan nampak atas dunia tu lapang untuk kita buat amal soleh kan. Pasal apa? Pasal kita dah yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham tuan sekalian? Jadi tuan-tuan sekalian, ambillah kesempatan tu. Itulah yang penduduk ketika mana nampak penduduk api neraka, dia nampak api neraka Jahannam mai depan dia, dia kata apa? Dia kata, ya laitani qaddamtu li hayati. Allah, celakalah kami ni, celakalah aku ni, kalaulah atas dunia aku buat amal saleh, aku tidak akan menyesal macam mana menyesalnya hari ni. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Kerana api neraka tu, nombor satu, api neraka tu, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, Nabi kata apa? Nabi kata, yu'ta bi jahannam, yang akan dibawa api neraka Jahannam depan kita tu tuan-tuan sekalian, sab'una alfa zimam, iaitulah tali pengikat api neraka Jahannam, rantai pengikat api neraka Jahannam yang ditarik oleh malaikat nak bawa kita tu. Banyak mana tuan-tuan sekalian? Sab'una alfa zimam, iaitulah 70,000 tali hak duduk keliling api neraka Jahannam ni. Sab'una alfa zimam, 70,000 tali. Apa tujuan tali itu maklum ni? Tujuan tali itu apa? Malaikat duk tarik bagi berjalan api neraka Jahannam. Tali hak duduk pusing api neraka Jahannam tu pun 70,000 tali. Tuan-tuan bayangkan besar mana? Stadium ni besar mana? Stadium Darul Aman 80,000 orang boleh kan? Oh, besar tu kot no. Baik, sabar, jangan kata besar tu lagi. Tuan-tuan tahu tak satu tali ditarik oleh berapa malaikat? Bukan satu tali itu ditarik oleh seorang malaikat. Nabi kata apa? Ma'a kulli zimam, setiap satu tali, setiap satu rantai, sab'una alfa malak
yajurrunaha, 70,000 malaikat yang duk tarik tali itu. Allahu Akbar. Dahlah tali api neraka jahanam tu pun 70,000. Satu tali tu malaikat hak duk tarik pelan-pelan nak bagi bergerak api neraka jahanam ni. Satu tali 70,000 malaikat tarik. 70,000 kali dengan 70,000 tali, berapa bilion tuan-tuan sekalian? Oh, saya pun tak boleh fikir tu. Ambil kalkulator, duk tekan, lagi dia keluar kalkulator pun. Kalkulator pun tak boleh nak buat apa dah. Tambah otak kita pula. Tak nampak tak? Besar tak besar? Ya Allah, besar. Dalam mana tuan-tuan? Kata Nabi SAW, satu hari Nabi berjalan dengan sahabat, antara dia Abu Hurairah, kan, bila berjalan dengan Abu Hurairah, tiba-tiba idh sami'a wajbah. Idh sami'a ni makna dia tiba-tiba kami terdengar wajbah, ada satu benda yang jatuh, pum, kata benda tu jatuh. Kami pun terkejut, benda apa jatuh ni? Abu Hurairah kata, dia duduk dengan Nabi. Kemudian Nabi tanya, Nabi kata apa? Tadruna ma hadha? Hampa dengar tak benda jatuh tadi ni? Maka sahabat pun kata, qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu, kami tak tahu benda apa jatuh sebab tak nampak depan kami. Tapi nampak benda tu jatuh dengar deras. Boom, kata dengar deras. Kemudian kata Nabi SAW, hadha hajar, itulah seketul batu. Nabi kata, rumiya bihi finnar munzu sab'ina kharifa, itulah ketul batu yang dilemparkan semenjak 70 tahun yang lalu, dan pada hari ini batu tu sudah sampai kepada qa'riha, iaitulah kepada dasarnya. Tuan-tuan, 70 ton punya lempar batu baru sampai. Perjalanan dalam dia tu 70 ton. Allahu Akbar. Kita pergi Mekah naik kapal terbang berapa puluh ton? Tuan sekalian, berapa jam ya, betul tak betul? Tu pun mangkit turun di Jeddah tu pakai duk mengeliak. Allah, teruklah naik kapal terbang ni. Nampak tu sekalian? Lepas tu duk fikir nak balik pula naik kapal terbang. Kalau naik kapal terbang takkan nak balik jalan kaki. Tuan nampak tak? Yang tu berapa jam ya? Berapa jam? 9 jam, 10 jam. Lebih kurang lagu tu lah. Nampak tak tuan sekalian? Tu pun ya Allah, sakit tak sangka dah. Yang ni 70 tahun tuan-tuan sekalian. Bayangkan 70 tahun. Kita berjalan 70 tahun tu. Ada orang kayuh basikal. Apa nama dia? Atau kayuh basikal daripada sini pi ke Mekah. Tuan sekalian, kan ada kan? Apa Maman gerek kan? Berapa lama? Berapa bulan kan? Berapa bulan tuan-tuan kayuh gerek pi ke sana. Kan? Tu pun kira dalam tu. Tuan-tuan pernah buat kok kan? Buat kok, buat tangki kan? Tangki ni kita pergi tengok, tangki ni dalam mana ni? Dalam ni kira perjalanan dari sini pi ke Mekah. Kan? Kalau tuan-tuan terjun tu berapa hari baru sampai ke bawah? Ni 70 tahun. Bayangkan tuan-tuan sekalian. Dalam 70 tahun tu, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, 70 tahun api neraka jahanam pun akan penuh. Akan penuh. Kan? Semua akan penuh. Tuan-tuan, api neraka tu akan penuh. Nabi kata, Allah Ta'ala akan kaut orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, lempak masuk api neraka. Bila lempak masuk api neraka, Tuhan tanya, kan, penuh tak penuh lagi? Api neraka kata, ada lagi ke? Ada lagi. Tuhan kata, mai, kan, ambil lagi orang, bubuh. Lepas tu tanya pula, ada lagi ke kosong? Api neraka kata, ada lagi ke? Ada lagi. Mai, tuan-tuan sekalian, api neraka tu buh, sampailah api neraka tu kata apa? Dia kata qat. Apa dia kata? Cukup ya Allah, penuh lah ya Allah. Cukup ya Allah, penuh dah. Tuan-tuan sekalian, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi tu, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kaki dia. Sekali tuan-tuan tanya, Tuhan ada kaki ke? Tu saya duk tanya soalan tu. Kan? Itu kaki Tuhan, biar pergilah macam mana. Tuan-tuan suruh tanya. Tuhan letak kaki dia di dalam api neraka jahanam tu, Tuhan tekan, Tuhan injak manusia yang duduk dalam api neraka jahanam tu, tuan-tuan sekalian. Kan, Allah, bayangkan macam mana. Dah lah kita duduk dalam tu, injak tuan-tuan sekalian, sampai hancur kita duduk dalam api neraka jahanam. Ya Allah, mintalah kepada Allah. Tadi doa kita minta tadi apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Nombor 2 apa tuan-tuan? Wa a'udzubika min azabi jahannam. Nombor 3 apa tuan-tuan? Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Nombor 4 apa tuan-tuan? Wa a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal. 4 benda ni. Sebelum nak bagi salam, minta 4 benda ni tuan-tuan sekalian. Boleh faham nah? Minta 4 benda ni pun untuk diri kita. Yang tu dalamnya api neraka jahanam. Lepas tu tuan-tuan sekalian, kata Nabi SAW, Nabi kata, yakhruju unuqun minan nar yaumal qiyamah lahu ainan yubsiru bihima
wa udhunani yasma'u bihima wa lisanun yantiqu bihi bi kulli jabbarin anid, kan, wa bi kulli man idda'a ma'allahi ilahan akhar wal musawwirin. Ada 3 golongan yang ketika mana duduklah api neraka, tiba-tiba kata Nabi SAW, yakhruju unuqun, Tuhan akan buat keluar daripada api neraka itu ada satu leher yang panjang. Dalam api neraka tu ada leher yang panjang, tuan-tuan sekalian, dan leher yang panjang itu mempunyai lahu ainani yubsiru bihima, mempunyai 2 mata yang begitu ganas sekali. Dahlah leher panjang, lepas tu tuan-tuan sekalian, dia ada 2 biji mata. Yang mata tu cukup ganas. Mata ni kira nak buat orang, tuan-tuan sekalian. Kemudian kata Nabi SAW, wa udhunani, dia ada 2 telinga yang duk dengar ni rintihan-rintihan orang yang duk kena bakar dalam api neraka. Dan dia mempunyai lisanun, dia ada satu lisan, ada satu mulut, tuan-tuan sekalian. Dia kata apa? Dia kata bikulli jabbarin anid, dia kata aku diutuskan dalam api neraka ni untuk mencari orang-orang yang sombong ketika mana atas dunia. Entah, ni leher ni kita tak tahulah besar mana leher tu, macam mana ganasnya leher tu. Dia kata apa? Dia kata bikulli jabbarin anid, mana dia orang hak sombong atas dunia, mana dia orang hak ada pangkat atas dunia, yang hampa duk perkenal orang, hampa duk buat zalim kepada orang, hampa keluar mai, aku nak azab hampa. Kita nak kata apa tu, tuan sekalian? Allah, baru beli kereta ya, apa nama, Prodo apa, X70 ke apa ke, amboi, dia hon orang ada naik gerek tu sampai terbalik masuk dalam parit bawa tu, pon hon amboi. Dulu dia naik kancil, tuan-tuan sekalian, kancil brake disc pun duk bunyi zap zap zap, kan, tak sombong. Tiba-tiba boleh kereta baru dia hon, apa dia hon nak lalu hampa tak nampak kan ni, hampa main jauh sikit ni calak kereta aku, sombong. Ya Allah, boleh faham tuan sekalian? Ada nama sikit, dapat pangkat PJK Sultan Kedah bagi baru ni, boleh berjalan pun kemah dah. Pi haji, balik haji, sebelum ni orang panggil nama ya, lepas ni orang panggil nama tak kalih dah, orang panggil haji, ya panggil saya kah, amboi, sombong sangat dengan pandangan, dengan pangkat tu. Tuan-tuan, buat apa nak sombong? Tak betul. Sombong ni tak ke mana kita ni, tak ke mana. Ni, hak ni, tuan-tuan ingat ni, leher ni lah yang akan azab kita. Tu nombor 1. Nombor 2, dia akan mengazab manidda'allahi ilahan ma'allahi ilahan akhar. Mana dia orang yang atas dunia selalu duk buat syirik main tang ni. Buat syirik. Syirik apa tuan-tuan sekalian? Dalam hadis ni dia tak abang syirik kecil ke syirik besar. Syirkul asghar atau syirkul akbar, dia tak abang syirik besar ke syirik kecil. Yang pastinya syirik. Syirik ni apa tuan-tuan? Menyekutukan Allah. Yang paling kita takut sekali, Nabi habaq apa? Nabi kata apa? Nabi kata, inna akhwafa alaikum, aku cukup takut melanda hampa di kalangan umat aku, apa dah? Asyirkul asghar, syirik kecil. Sahabat Nabi tanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, syirik kecil itu apa? Nabi kata, ar-riya, syirik kecil itu ada riya, buat amalan pasal nak tunjuk kat orang. Jaga elok tuan sekalian. Kita duk main mengaji yang boy, saja duk buat berjalan bagi kasut tu bunyi derah sikit. Duk bagi seret bunyi derah, rap. Di mana maklum? Habis surau ada mengaji. Amboi derahnya. Kan? Slow sudahlah. Nampak tuan sekalian? Saja. Semayang pun nak tunjuk kat orang, puasa pun nak tunjuk kat orang, pergi tanya pula. Kan? Hari ni hari Senin. Oh, awak siapa haji? Dah duk ingat hari apa? Tahulah hari Senin sebab aku memang selalu duk puasa hari Senin. Nampak tak? Saja bintang tu. Kan? Lepas tu kata, Allah, pagi tadi hujan daripada semalam tu, start daripada ceramah Ustaz Luqman sampai pagi ni tu, aku mangkit subuh tadi. Nampak dah, aku mangkit subuh tadi. Nak abang yang cerita mangkit subuh buat apa? Awak tak abang aku mangkit pagi tadi duk hujan lagi. Dah aku mangkit subuh tadi ni, kira aku mangkit pun pukul 5 ya lah kata. Amboi nak abang tu. Nak abang hujan ni hampir cerita abang mangkit pasal apa? Tak nampak tak? Pasal apa? Pasal nak riak, pasal nak tunjuk kat orang. Jangan. Boleh faham tak sila? Tak apa nak mau angguk dah pasal apa ni, kan? Oi, lepas lebih dah dah. Yang ni pengulas baru duk cakap pukul 9 baru start, saya tahu lah, saya borong Kedah ya, kan? Baik, tapi tak ada live malam ni kan, tak ada live. Dia duduk ada dalam apa iFlix tu ya, betul tak? Hak live ni no, apa nama JDT lawangan siapa tu, kan, kemah juga ni, neraka juga, bola ya. Ampui kita.
Tuh, yang ketiga apa tuan-tuan? Dia akan mencari al-musawwirin, iaitulah orang-orang yang duk pahat berhala-berhala, hak buat-buat berhala ni tuan-tuan sekalian. Buat-buat patung, itu di antara orang yang akan diazab oleh orang lehang. Apa nama lehang tadi ni? Kemudian kata Nabi SAW, macam tuan-tuan, dalam api neraka ni, panas api neraka tu macam mana? Panas api neraka tu macam mana? Nabi habang kat kita dalam hadis riwayat riwayat Imam Muslim. Nabi kata apa? Nabi kata Allah Ta'ala, wallahi, demi Allah, in kanat lakafiyatan ya Rasulullah fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluha mithlu harriha. Nabi kata Allah Ta'ala jadikan 70 api, 70 api tuan-tuan sekalian, 70 api. Satu api itu Tuhan bagi kepada kita atas dunia ni panas dia, hak 69 lagi Tuhan letak dalam api neraka. Kita nak rasa panas tak panas, ambil peti api kriket kita, sedai api cucuk tangan, tengok api cucuk tangan duk okey ikut kan, ada okey lagi, kira memang ada potensi nak masuk dalam api neraka. Sebab apa? Itu di antara salah satu daripada api neraka. 69 lagi adalah panasnya api neraka tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar, tabarakallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah di antara dia. Baik, seterusnya dalam api neraka Jahannam juga disebutkan tuan-tuan sekalian, apa makanan orang api neraka Jahannam ni. Kan ada sebuah hadis Nabi SAW dalam api neraka Jahannam ni tuan-tuan, kita lapar, betul tak betul? Orang hak duduk api neraka ni lapar, berapa puluh ton, berapa puluh juta ton punya dia duduk api neraka tu, sehingga kan mereka minta kepada malaikat, wahai malaikat, kami lapar malaikat. Malaikat pergi cari satu buah yang disebut sebagai buah berduri bagi kat mereka. Bila mereka makan buah berduri itu lekat pula. Bila lekat ni mereka teringat, atas dunia dulu kalau kita makan lekat ni, kita duk bahasa Kedah kata apa? Kan? Duk ni lah, duk balas dengan ayam lah, betul tak betul? Nak bagi pelepas angkong kita kan? Duk lekat dia angkong ni tuan-tuan sekalian. Kemudian malaikat kata, nak ayam kah? Nak ayam boleh kami bagi. Malaikat ambil tuan-tuan sekalian satu bekas daripada besi yang panas, dan di dalam itu adalah tembaga yang panas yang mendidih tuan-tuan sekalian. Malaikat pegang cawan panas itu pun menggunakan cakok, malaikat suar bagi kat kita. Malaikat pun tak berani nak pegang. Kalau pegang dengan tangan-tangan dia pun hancur. Malaikat ambil cakok tu, malaikat suar bagi kat kita, suar betul-betul muka kita ni. Kita tak ada nak pegang muka. Nabi kata apa? Muka yang cawan tu dekat dengan muka kita, hancur pipi kita. Pasal apa? Cawan tu pun dah panas dah. Cawan tu pun dah panas dah. Tapi main dengan duk lekat tak larat lah, duk lekat ni dah angkong ni, yang kata buah berduri ni, kita pegang cawan tu, kita minum, blup kita minum. Yang kata hamiman warasaqa, yang kata apa nama, tembaga yang mendidih tuan-tuan sekalian. Bila dia turun mai, hancur pergi habis ni tengkok-tengkok kita, dengan tali pusat, tali perut apa semua berancur habis tuan-tuan sekalian, kita minum. Itulah azab dalam api neraka. Tuhan kata apa? Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap julud, setiap kulit kita yang hancur, setiap daging-daging kita yang hancur, setiap isi-isi perut kita yang hancur, baddalnahum, Tuhan ganti bagi jadi elok balik. Tuhan bagi jadi elok balik. Pasal apa tuan-tuan? Liyazuqul azab. Pasal kami nak bagi azab kepada hamba atas dunia. Pasal hampa duk ingkar kepada Allah. Itulah azab yang Tuhan bagi. Tuhan tak bagi kita mati tuan-tuan sekalian, sebab dah tak ada kematian dah. Kalau ikut akal kita, bila kita minum ayak tuan-tuan, berterabak ni dengan tengkok terkeluar, dengan jantung pergi hancur apa semua, mati tak mati? Matilah. Tapi Tuhan tak bagi mati. Tuhan bagi elok bagi azab balik, elok balik, bagi azab balik. Itulah yang akan dikenakan. Ya Allah, nak lari tak mana tuan-tuan sekalian? Nak lari tak mana? Sebab itulah dalam surah Al-Mulk ayat 6 hingga 11, bacalah surah ni. Nabi SAW tiap malam Nabi suka baca surah ni, Al-Mulk dan juga surah Sajdah, dua tu kan. Ada hadis yang kata surah Ali Imran Nabi baca. Kita tak ada nak baca lena lah, betul tak betul? Baru buka ya, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulk, baru nak baca hatu tuan sekalian. Lena dah sampai kata, mana pak hang tadi nampak bismillah sedap kan, pas jatuh ke bawah lah. Lena dah kan, pantang buka Quran lena kita tuan sekalian.
Lena tak berhenti-berhenti. Betul tak betul? Ya Allah. Tuan-tuan, surah Al-Mulk, tuan-tuan, bukan daripada ayat 6. Kita ambil daripada ayat 8. Ayat 8 sampai 11. Tuhan kata apa? Takadu tamayyazu minal ghaiz. Api neraka Jahannam ni begitu marah, tuan-tuan sekalian, sampai bergegak-gegak dia marah kepada penghuni neraka ni. Kullama ulqiya fiha fauj. Ketika mana api neraka duk bergegak, duk marah kepada penghuni neraka, duk azab depa, tuan-tuan sekalian, ada penghuni neraka yang cuba nak lari keluar. Nak lari keluar mana 70 ton punya nak kena rabat. Kan? Baru gaya naik, malaikat tarik lempak dalam api neraka Jahannam. Tarik lempak dalam api neraka. Kullama ulqiya fiha fauj. Setiap kali kena lempak, malaikat tanya kepada depa. Sa'alahum khazanatuha. Yang menjaga khazanah, menjaga api neraka tanya. Dia tanya apa? Alam ya'tikum nadhir. Hai manusia, atas dunia lu tak mai ke orang duk habaq ke hampa benda-benda agama ni? Nampak tuan sekalian? Hampa ada surau hampa tak ada orang mengajar ke? Malaikat tanya macam tu. Tapi tak tanyalah lembut macam saya. Dia tanya kasar. Hampa masjid banyak tak ada orang mengajar ke? Awak nampak tu imam tak mengajar ke? Tak ada ustaz main tempat hamba ke? Alam ya'tikum nadhir. Tak ada ke orang bagi peringatan ke hamba? Kita nak kata apa tuan sekalian? Orang aduk sekeliling surau ni nak kata apa? Malam ni sikit punya deras ke? Mikrofon dengar semua ke? Dengar kan? Mampu kita. Depa jawab apa tuan-tuan sekalian? Depa kata qalu bala qad ja'ana nadhir. Wahai malaikat, memang mai kat kami, ustaz mai, tok guru mai, tok imam mai, tok bilal mai, akan macam-macam orang dok mai bagi kat kami dakwah, macam-macam orang dok mai. Cuma apa? Fakadzabna, kami yang tak pi. Fakadzabna maksud dia berbohong. Bohong ni apa? Orang suruh buat macam ni, hang pi buat macam ni. Orang suruh mai, hang tak mai. Tu makna dia bohong ah. Boleh faham tuan sekalian? Kan ni bukan nak marah orang tak mai malam ni. Tak mai pun tak apa, saya pun nak balik dah lagi ni. Kalau buat mai ramai kita kena lajak pula. Fakadzabna maksud dia apa? Kami yang tak pi. Kami tahu kata ada orang mai duk mengajak, kami yang tak pi. Satu. Lepas tu dah lah tak pi. Wa qulna, kami kata pula, hak duk buat kuliah apa semua ni, ma nazzalallahu min syai'. Kalau kami pi pun kami boleh apa? Tuan-tuan malam ni boleh apa? Boleh lengoh, boleh basah ya. Betul tak betul? Makan dah lagi, betul tak? Surau ada buat makan malam ni. Lagu tak ada, Jahannam juga kita pun nak kena pergi singgah tom yam tentu pula. Duit nak kena bawa keluar lagi. Tabung duk lalu depan kita, bawa keluar kat tabung pula. Makna dia manazzalallahu min syai'. Kami pi pun bukan Tuhan bagi apa buat kami. Lainlah kalau kami pi bagi RM50 ke apa sedih, mai tak apalah juga. Ni mai duk dengar saja ya. Yang ustaz pun duduk lajak pula dia kata. Nampak dia duk kata kat kita pula. Kan? Manazzalallahu min syai'. Kemudian dia kata apa lagi tuan-tuan? In antum, yang ni yang kasar ni, in antum illa fi dhalalin kabir. Allah malaikat atas dunia lu kami kata apa? Waktu depa dok mai habaq kami ajak pergi ke masjid lah, jangan dok buat ni. Kami kata apa? In antum illa fi dhalalin kabir. Awak ingat orang hak pergi masjid tu bagus sangat ke? Nampak tak? Ingat orang dok pergi surau tu bagus sangat ke? In antum illa fi dhalalin kabir. Depa tu pun lagi teruk pada kami hak tak pergi ke surau ni. Hai, kasar ni. Dah betul ya tuan-tuan. Tak kata ustaz mohong. Surah Al-Mulk buka baca tengok. Saya dok kata kita pemohong pula. Hai, garang ni. Betul kan? In antum illa fi dhalalin kabir. Maksud dia apa? Sesungguhnya hampa tu dhalalin kabir. Hampa tu lagi sesat daripada kami. Kami tak semayang pun tapi hati kami bagus. Nampak tak? Ada tak ada aku tu? Allah duk pakai tudung apa, mulut lagu tu. Saya tak pakai tudung, saya jaga mulut saya. Baik tak pakai tudung. Nampak tak ada? Ada tak ada ayat macam tu? Duk mengaji apa, duk kilik kitab mata nombor ekor perempuan. Aku tak mengaji perempuan, aku tak ambil nombor ekor. Pergi kau tu pula dah. Ada tak ada? Tak apa nak angguk ni. Tak ada lah. Dia yang putih ni, yang hitam tu. Kan? Allah Rabbi. Boleh faham tak sekalian? Lepas tu dia berkata apa tuan-tuan? Dia berkata waqalu, yang ni berkata law kunna nasma', kalaulah atas dunia dulu kami dengar, kami pi dengar bukan lama mana pun. Satgi pukul 9 nak habis dah. Kan kami pi dengar, au naqil, kami pi ambil tahu, kami pi mengaji. Tak ada kuliah tani kami pi lari pi masjid. Tak ada masjid kami pi lari pi tempat lain pi cari kuliah.
kan, makunna fi ashabis sa'ir, hari ni kami tak kenal lah duduk api neraka ni. Boleh faham tuan sekalian? Fa'tarafu bidzambihim, maka depa ni duk sebut benda tu atas mulut depa ya. Duk menyesal gitu, sambil duk kena azab duk menyesal tuan sekalian. Tapi menyesal nak buat apa dah? Fasuhqan li ashabis sa'ir. Tuhan kata menyesal pun tak boleh dah. Pasal apa? Depa akan tetap duduk api neraka. Boleh faham tak? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu makanan dan makanan dan minuman yang dikatakan penduduk api neraka. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah An-Naba ayat 24 hingga 25. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Apa makna dia tuan-tuan? La yadhuqu, mereka tidak akan merasa. La yadhuquna, mereka tidak akan merasa. Fiha, dalam api neraka itu bardan, benda-benda sejuk ni tak ada. Ayak sejuk jangan duk harap dah dalam tu. Macam mana kita pergi Mekah tuan-tuan, musim orang buat pergi haji tu kan, saja pergi buka sakhodah tu, pergi buka tempat mandi tu, berasa ayak sejuk lah. Tak ada sejuk semua ayak panas. Duk di Mekah pun panas, Madinah pun panas, duk di Padang Arafah pun panas, Muzdalifah pun panas. Betul tak betul? Kita pergi kencing-kencing, pup kata kena ayak panas. Terkejut enggak kita? Bila lah yang sejuk, terus duk harap ayak sejuk, ayak panas. Betul sekalian kan? Dan dalam api neraka tak ada ayak sejuk tuan sekalian. Kemudian bardan wala syaraba, tidak ada minuman hak macam atas dunia ni, ayak masak apa semua tak ada tuan sekalian. Yang ada apa? Iaitulah hamiman wa ghassaqa, iaitulah air yang mendidih, logam yang mendidih, tembaga yang mendidih, wa ghassaqa, dan juga yang paling sedap sikit lah kan. Sedap sikit apa dia? Nanah tuan sekalian. Nanah ni kira serupa dengan susu pekat lah kan. Oi, panas sangat ayak ni, Tuhan ni kata kat malaikat panas ayak ni, kalau teh tarik cantik, dia kata nak susu, nak bubuh-bubuh nanah. Itulah susu pekat. Boleh tak boleh? Itulah di antara makanan dan juga makanan dan minuman. Makanan pula, inna syajarataz zaqqum, Tuhan kata dalam surah Ad-Dukhan. Tengok surah Ad-Dukhan ayat 43. Tuhan kata apa? Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim, sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa yang duduk api neraka. Zakum ni apa? Zakum ni buah berduri tu. Itulah makanan penghuni api neraka Allah Ta'ala. Lepas tu tuan-tuan sekalian, duduk dalam tu macam mana? Duduk dalam tu, dia tak duduk macam duduk dalam penjara biasa kita ni. Penjara ni bebas. Duduk dalam tu, tangan kita, kaki kita akan dirantai dengan rantai api neraka. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Insan. Tuhan kata apa? Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Pagi Jumaat, duk main dah pagi Jumaat? Lagu tak main ni kan. Pagi Jumaat kan tu imam baca dua surah saja dah dengan surah Insan. Dengar tak dengar? Duk main ustaz, tapi tak tahu tu imam baca doa apa. Lena lah ambil berdiri tu kan. Selalunya lagu tu lah tuan sekalian. Tu imam pun kan, Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Kita pun duduk belakang duk angguk-angguk, kita pejam mata. Sedang-sedang sujud dah, dia pun sujud. Tidak betul? Tak apa setuju ni. Tak main kah? Kan? Itulah di dalam api neraka ni tuan-tuan, sesungguhnya kata Allah Ta'ala, inna a'tadna, kami menyediakan lil kafirin, bagi orang-orang yang ingkar yang duduk dalam api neraka, salasila wa aghlalan wa sa'ira. Salasil ni apa dia? Rantai-rantai yang membelenggu kaki dan tangan mereka. Sa'ira, dan juga rantai tu api yang menyala-nyala. Maknanya rantai tu menyala-nyala untuk sekalian duk kena kat kita ni. Nak buat macam mana? Saya tak tahu nak fikir gila ke tu kita ni kan. Abu Zar Al-Ghifari, waktu Nabi duk habaq tuan-tuan sekalian macam mana yang dikatakan dahsyatnya api neraka. Abu Zar ni dia dengar pengsan tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Dahsyatnya api neraka yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pakaian api neraka, pakaian penduduk api neraka ni macam mana? Tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Hajj ayat 19. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falladzina kafaru, dan orang-orang yang ingkar kepada Allah atas dunia, tak mau dengar Tuhan, kami lempak mereka masuk api neraka. Tuhan kata qutti'at lahum thiyabun min nar
yasubbu min fawqihim ru'usihimul hamim. Allah Subhanahu wa taala quti'at, Tuhan buat potongan. Sana pun ada potong tuan sekalian. Malaikat ada buka kedai jahit sana ni. Kan ada potong tepi pun ada, kan potong ikut kita lah. Tetapi potongan baju tu daripada apa? Thiyabum min nar, daripada api neraka. Malaikat buat ni. Kan dia tengok kita saiz apa? Oh dia ni saiz pinggang awak ni, pinggang 40. Tak apa nah. Dia pun ambil api neraka, dia cantik-cantik, dia potong-potong nah bagi kita pakai. Pakai api neraka. Ya Allah, tabarakallah. Boleh faham tuan sekalian? Itulah di antara dia. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, ada banyak lagi ni ceramah saya ni. Sebab dah ni ada amalan-amalan khusus yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Kan ada amalan-amalan khusus, tapi oleh kerana saya berjanji tuan-tuan nak berhenti 8.30, lah ni pun dah jadi 8.55, maknanya saya dah bohong tuan-tuan. Bila bohong tuan-tuan pun dah tak masuk dalam kepala otak dah. Pasal apa? No ref nak start dah tu. Kan? Jadi kita berhenti dekat tu sudah. Boleh no? Boleh maklum lah. Maklum tak apa nak setuju siapa maklum. Dia kata pasal maklum tak minat bola. Betul tak betul? Kan? Orang lelaki ni Pak Long ni minat bola. Tak apalah. Mungkinlah hari-hari lain kot kita main lain. Kita main lain. Kita cerita amalan khusus yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Dan benda ni mudah ya. Benda ni simple lah tuan-tuan sekalian. Bila nak main tu Ustaz? Tunggulah dalam 37 tahun lagi saya main pula. Kan? Boleh tak? Boleh. Kalau ada lagi lah. Boleh nah? Maklum nah? Ustaz boleh kau no? No, cukup. Tak larat nak saya pun. No, nak balik pulau ni. Kan? Sagi saya baru nak naik jambatan kedua tu, tuan-tuan di sini lena sampai tekangkang sampai mana hala dah. Kan? Saya baru duk rabat jabatan. Kan? Jadi insya-Allah lah kita main lain. Boleh nah? Boleh Ustaz? Boleh kau no? Kan? Baik, cakap itulah insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Tuan-tuan saya minta maaf lah. Kan, yang pertama masa dah lajak lah, kita pun maghrib awal betul 8 apa? 8.13 maghrib ni bolajak teruk ni. Kan, sekali keluar lebih cerita apa tak guna punya ustaz tu. Kami ni sampai tak tahu kaki hak mana kaki kiri, mana kaki kanan lah ni. Kan, takut kena lagu tu ya. Apa padan-padan nak ceramah pun isu hari Ahad, dia tak apalah di Penang tak kerja. Kita ni di Kedah ni kerja, padahal kawan pencen lama dah. Kan? Padan-padan orang kata kat kita, bukan kata kat saya, kata jutaan kuasa depa kena kan, sebab depa panggil saya kan. Jadi kita berhenti dekat tu sudahlah. Minta maaf banyak-banyak terlajak masa mungkin yalah nak cerita bab neraka ni takkan nak buat cerita lembut-lembut tuan-tuan. Jadi kena derah lah suara saya. Minta maaf lah, ada orang hak kena serangan jantung ada tak ada? Kan kena matilah ke apa kan. Allah minta maaf banyak-banyak lah. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.